Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 8 Ramadan 44. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Surah yang ke-74, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca ayat 31 sahaja, insya-Allah. Tu pun panjang tu, 31 ni panjang ayat dia. Ayat dia panjang. Kita baca dulu ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan hikmah kenapa dia sebut bilangan malaikat penjaga neraka 19 malaikat. Jadi orang kafir perli, mana cukup 19, nak jaga stor rumah kita pun tak cukup. Ni nak jaga neraka. Allah kata angka 19 ini ujian kepada orang yang beriman. Tak payah uji dah, memang yakin. Puak-puak kafir dengan golongan-golongan yang tak mau beriman, Allah nak uji dia. Orang panggil boleh peluru, boleh bola tanggung untuk dia main dengan isu ni. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan di akhirnya, bilangan tentera Allah tak ada siapa yang tahu, hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Para pelajar sekalian yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 1316. 1316. Ayat 31 surah Al-Muddathir. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Tengok, kita baca Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Dan ketahuilah bahawa hikmat, ini kita nak cari hikmah, kenapa Allah sebut bilangan. Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu berapa orang? 19, melainkan dari kalangan malaikat.
Allah kata aku jadikan pengawal neraka tu malaikat. Sebab apa? Ialah kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami. Itu hikmat penjaga neraka malaikat, bukan dari kalangan manusia. Munasabatul ayah lamma kana ma sabaqa ghaira mumayyizin lil ma'dud. Maknanya dalam ayat lepas Allah Ta'ala sebut 19, kemudian dia tak sebut detail. Wa kanatil hikmatu fi ta'yin, hikmat kenapa Allah Ta'ala sebut 19 tak jelas. Tuhan sebut je 19. Wa kana hadzal adad, bilangan ini dikira sangat kecil bagi puak-puak penentang. Dia kata, mana cukup, bunyi kata neraka besar sangat, 19 ya jaga, mana cukup. Fayaziduhu kufra, bertambah kafir lah puak kafir itu. Geng kafir bertambah kafir lagi. Dia sedar, dia kata dia boleh point. Apalah Muhammad cakap neraka besar jaga 19, pok gak tak cukup, boleh lari. Kono-kononya kafir dia kira dia betul sangat kepala dia tu, padahal dia kepala dia tak betul. Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini hikmat dia. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan, kami tidak jadikan khazanatun nar, penjaga neraka yang 19 itu, kecuali semua dari kalangan malaikat. Kenapa? Tulis qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan zalika, ayat ini raddun ala musyriki Quraisy, nak menolak permainan puak-puak kafir Quraisy. Ketika Allah Taala sebut 19, faqala Abu Jahlin, mendiang cakap lalu dia, mendiang Abu Jahal. Dia berkata, ya masyara Quraisy, Quraisy, siapa di kalangan kamu yang mampu setiap 10 orang kamu nak tolak satu malaikat. Mana malaikat ada 19, kalau kita ada 200 orang cukup lah. 10 orang pergi lawan malaikat seorang. Sedap dia. Aduh. Maka kamu akan menang. Faqala Allah pun jawab dengan ayat ni, wa ma ja'alna ashabanna illa malaikah, kami jadikan malaikat pengawal neraka, ay syadidil khalqi, malaikat tu kuat, body dia besar, kuat. La yuqawamun, tak ada siapa boleh lawan, wala yughalabun, tak ada siapa boleh menang. Cakap besar mu ni. Kalinya rasa sentak ke malaikat, cabut gigi Abu Jahal. Nah, kata apa? Dia buah sedap, buah. Orang buah besar ni jangan main. Aduh dah. Setengah orang ni dia jenis minat buah. Nak dengar cerita? Dengar cerita celak mata. Dia suka jadi ketua. Minat dia nak jadi ketua. Tak kira apa jadi. Maka orang bertanya dia, mu ni kalau masuk syurga jadi orang biasa, masuk neraka jadi ketua, nak masuk mana? Dia kata neraka pun tak apa, asal boleh jadi ketua. Ni soal ni. Dia panggil pemikiran sengit. Dia tak tahu neraka tu berapa. Ada juga makhluk lagu ni. Baik. Sambung. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan hikmat, kami tidak menyebutkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir itu. Tengok nota di bawah. Di antara sebab-sebab yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir itu ialah kata-kata mereka tidak percaya bahawa malaikat yang sebanyak itu bilangan dapat menjalankan kerja menyeksa penduduk neraka dari kalangan manusia dan jin yang ramai itu. Mana boleh 19, tak cukup. Maka Allah berjawab,
Apa bilangan yang kami sebut itu untuk apa? Fitnah. Awana fitnah, ujian kepada puak kafir. Qala Zajjaj kata li'anna qala ba'duna yakfi haula. Puak kafir kata cukup 10 orang kita lawan dengan satu malaikat. Boleh je. Fitnah juga menjadikan mereka istihza, perli-perli ke Nabi. 19. Mana cukup. Itu dia punya mainan-mainan yang dibuat oleh puak-puak kafir. Dia main ke Nabi SAW. Itu sebab yang pertama. Hikmah yang pertama. Tulis anak-anak. Hikmah yang pertama, Allah nak jadikan batu ujian kepada puak-puak ragu-ragu ni. Hikmah yang kedua, tulis, liyastayqina alladhina utul kitab. Ialah juga hikmah juga supaya orang-orang yang diberi kitab, yakni Yahudi dan Nasara, boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran. Tengok nota. Kerana apa yang disebutkan dalam Quran mengenai hal itu ada disebutkan dalam kitab mereka, dalam Taurat ada, dalam Injil ada belakang dah tu. Cuma dia buat kerah kepala, buat tak erti bahasa. Jadi bila Allah Ta'ala sebut balik, macam rewind balik lah, peringat balik kepada mereka. Zakarna zalikal adad, kami sebut bilangan tersebut supaya bertambah yakin, memberi keyakinan kepada ahlul kitab, pemegang pengikut kitab Taurat dan Injil, bahawa Al-Quran ini benar. Wa anna Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah. Sebab apa? Sebab bertepatan fakta dalam Quran sama dengan Taurat, sama dengan Injil. Bilangan malaikat 19 malaikat. Kata Ibnu Ashur, dia kata Yahudi ketika sampai kepada mereka Al-Quran ini sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Wa kana al-yahud, orang Yahudi ni selalu juga pergi ke Mekah, dia berniaga. Orang Mekah pun datang jumpa Yahudi di Khaybar, di Bani Quraizah, dia serik, maka dia akan tanya, "Hei, bos kau bosku ke tak? Ikut lah. Kami dengan Muhammad di Mekah kata ada 19 malaikat. Ada betul ke ni?" Jadi puak-puak kafir ni nak suruh orang Yahudi kata, tak ada, itu dia reka saja tu. Tapi Yahudi senyap, no comment, sebab dalam kitab dia ada, cuma dia tak mau cakap. Ni ramai juga pasal jenis perangai dia panggil apa ni, play safe apa benda, nak jaga diri. Sebenarnya dia tahu Nabi betul, tapi dia takut puak-puak kurih lari, dia senyap, tak tahu. Oh gitu ke dia cakap, oh gitu ke, tapi ada cakap je lah, sama kita tahu tak, bahasa perangai jahat, nak menyembunyikan fakta, itulah perangai dia. Kita jangan ikut perangai Yahudi ni. Kita tahu benar-benar, akurlah, mengakulah benda tu benar. Ni tahu benda benar, buat tak tahu pula dah. Kacau punya orang ni. Dia ini panggil satu kekacauan, satu kekeliruan, satu kebengungan yang agak melampau. Apabila kita tak boleh mengaku kebenaran itu benar, bahkan kita cuba sembunyi ataupun buat tak tahu. Kalau betul, cakap betul. Kalau tidak, jadi Yahudi orang ni, ahlu kitab. Baik. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, tanda nombor, wa yazdada alladhina amanu imana, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah iman dia. Orang beriman lagi mantap dia punya iman, orang beriman lagi kuat dia punya iman. Ai wa zakarna zalikal adad, kami sebut bilangan yang tersebut supaya orang-orang yang beriman bertambah iman mereka
Sebab apa? Dia pun tahu, oi, hak Nabi kita sebut ni sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Taurat pun sama juga. Jadi naik, orang panggil naik semangat lagi. Orang yang beriman makin mantap iman. Makin kuat, yazdad imanan. Allahu akbar. Yang keempat, wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Dan supaya orang-orang yang diberi kitab, yakni Yahudi dan Nasara, boleh percaya, maaf, dan supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu. Supaya maknanya kita dah ada fakta jelas. Kita Taurat, Injil, Quran min miskatin wahidah, daripada sumber yang sama, maklumat satu. 19 belaka. Dia panggil angka 19. Tapi jangan ikut kumpulan kod 19. Ini bahaya ni. Dengar ni anak. Ada satu kumpulan ni atas dunia ni dia panggil kumpulan kod 19. Semua benda nak kait dengan 19 belaka. Itu banyak cerita pelik. Jangan duk pakar tu. Jadi ahli kitab, ahli Taurat, ahli Injil, ahli Quran, orang-orang yang beriman dengan Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak syak, tak ada ragu lagi tentang apa yang Allah Ta'ala sebut bilangan penjaga neraka. Mereka tak ragu lagi. Baik. Yang kedua pada kita 5, tulis nombor 5. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan supaya orang-orang munafik yang ada penyakit syak ragu-ragu dalam hatinya, dan orang-orang kafir itu berkata, apalah yang Allah maksudkan dengan menyebut bilangan ganjil ini? Takkan apa 19, cakaplah 20 senang. Cukup bilangan. Dia orang ada penyakit, masalah besar. Maka berkatalah orang-orang yang ada dalam hati mereka syak, dan juga ada sifat nifak atau munafik, dan puak-puak kafir dengan Allah dengan Rasul. Dia kata, mal hikmatu min wara'i hadzal adadi. Apa hikmahnya bilangan? Apa hikmah? Hikmah apa ni awak pening kepala apa ni? Allahu akbar. Apa dia masal? Dia panggil masal, macam cerita. Contoh apa ni buat ni? Cerita 19 ni. Jadi kata di ulama tafsir, dia kata lamma kana hadzal adadu adadan ajiban, oleh kerana angka 19 ni pelik, bilangan yang pelik, ganjil, zannal qaum, mereka kira ada makna lain ni, 19 tu tunjuk ke banyak ya. Macam budak-budak kita Melayu ni kan, berapa banyak orang Allah ada sejuta ni, mau ada sejuta ni. Kekapa awak tak cakap macam ni? Ada sejuta 6, maknanya tak ada dia juta dia, nak tunjukkan banyak. Ataupun lain. Sebab tu dia kata masalah, buat contoh macam ni. Apa dia nak? Cuma timbul lagi sedikit perbahasan. Kenapa dia sebut nifaq? Walladzina waliyaqul alladhina fi qulubihim maradun wal kafirun. Apa beza dua tu? Biasanya dalam Quran kalau sebut fi qulubihim maradun, itu munafik. Jadi siapakah mereka ini? Adakah munafik di Mekah? Kata di ulama tafsir, al-nifaq, munafik ni tak ada di Mekah, dia zahir di Madinah. Sebab di Mekah orang takut, siapa dia menzahirkan Islam, kena pukul ke Abu Jahal. Jadi buat apa nak pura-pura? Tak ada kepentingan untuk berpura-pura di Mekah. Tapi surah ni surah Makkiyatun. Kenapa dia sebut? Jadi ada ulama kata marak di sini banyak orang yang hati sakit ni munafik. Jadi kalau munafik, macam mana kita nak kata munafik? Munafik belum muncul.
Jadi apa ke taujih ulama? Ada yang mengatakan jawapannya tulis. Munafik tak ada di Mekah, tapi disebut dalam ayat ini dia kata wa fil ayati ikhbarun anil ghaib. Ayat ini memberi khabar benda ghaib akan muncul munafik di Madinah esok. Ada juga kata bukan munafik, Yahudi ni ragu-ragu dia syak. Sebab apa dia syak? Sebab kitab dia tu telah diubah oleh pendeta dia. Jadi ada ke tak angka 19 ni betul ke tidak? Kesimpulan oleh Ibnu Ashur rahimahullah, dia buat kesimpulan, dia kata al-maradu fil qulub, penyakit dalam hati itu apa dia? Su'un niyati fil Quran, orang yang buruk niat dia tentang Quran. Kan daripada awal lagi kita duk cerita fakkara wa qaddara wa qutila wa kaifa qaddar. Jadi puak-puak kafir duk mikir macam nak kena ke Quran awal-awal lagi. Jadi puak itulah hal sakit hatinya, bukan makna munafik. Orang kafir yang mempunyai penyakit dalam hati dia. Orang kafir penyakit dalam hati. Jadi dia duduk mikir nak Islam ke tak nak Islam. Contoh beberapa ketua Quraisy. Tulis apa? Mislu Al-Akhnas bin Syariq, Al-Walid ibn Al-Mughirah. Walid ni pernah pergi berdepan dengan Nabi. Bila dia pergi tawar kepada Nabi, nak bagi pangkat, nak bagi ni, Nabi SAW baca Quran dia, Walid tersandar. Dia dengar Quran. Jadi maknanya kata di analisa yang dibuat oleh ulama tafsir ni, dia kata fi qulubihim marad, bukan munafik, tapi orang Mekah, ketua-ketua Mekah yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca Quran, dia dah mula goyah, mula nak koyak dia punya pemikiran. Tapi jahiliah lebih kuat lagi, menyebabkan mereka tak berani nak meninggalkan jahiliah. Mereka meneruskan agenda kufur dan syirik yang ada dalam diri. Maka jelaslah kepada kita bahawa fi qulubihim maradun, bukan munafik, tapi kafir yang masih lagi taraddud, masih lagi duk mikir nak Islam ke tak nak Islam. Jadi sasalah urusan kita menjelaskan di sini ayat ini bukan makna kafir. Makna apa? Bukan makna munafik, tapi makna kafir tulin yang sudah mula-mula duk mikir tentang Islam. Baiklah, 5 perkara Tuhan sebut. Kadzalika yudhillullahu man yasha. Dan demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturan. Semua di bawah kuasa Allah. Wa yahdi man yasha, dan memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Kama adallallahu ta'ala al-kufar bihadzal adad, sebagaimana Allah Ta'ala sesatkan puak kafir dengan angka bilangan ini, Allah Ta'ala beri hidayah kepada mukmin untuk menerimanya dengan penuh keyakinan. Yudhillu bima yunazzil minal Quran aidan, maka dengan sebab Quran ni pula ada orang terima beriman, ada orang kafir. Jadi dua-dua tu ada belaka. Maka orang yang diberi hidayah oleh Allah, mereka akan ikut kebenaran. Orang yang kerah kepala, mereka akan lawan Quran. Walillahil hukmatul al-hikmah al-balighah. Allah Ta'ala punya hikmah yang cukup mantap, Allahu Akbar. Jadi kita ya berdoa kepada Allah SWT, tak mahu sesat. Kita nak Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pemikiran yang baik. Jadi dia kata apa ya, contoh-contoh ni pelik-pelik gini, cerita 19 lah apa benda. Seumpama ini, tanda pelajar, seumpama dengan ini, pernah Allah buat bandingan di awal surah Al-Baqarah ayat 26. Surah Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah pernah buat bandingan dengan nyamuk kecil, tapi gedebel dia boleh menumpahkan darah orang. Kita ni body besar, gedebel hangit. Oh, tapi nak tumpah darah orang payah.
Oh, perang dunia dulu mau tumpah darah orang. Nah, tapi nyamuk payah ke mana sana. Relax dia mari. Mai, oi nyamuk. Dah berdarah. Maka Allah kata apa? Fa ammal ladzina amanu. Orang yang beriman dia tahu ini bandingan yang cantik daripada Allah. Wa ammal ladzina kafaru. Buat kafir kata apa? Dia kata ma aradallahu bihadza masala. Apa ni Tuhan main semua nyamuk-nyamuk dalam Quran ni? Kadzalika yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah kata adanya ramai sesat, ramai yang berhidayah. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tanda pelajar ayat Al-Baqarah ayat 26. Surah Al-Baqarah ayat 26. Baiklah. Sesalah kita dalam masalah masal-masal, maka Allah Ta'ala bawa sini kepada kita, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia saja. Kamu tak tahu berapa ramai tentera Tuhan, tak tahu. Ai lamma kana ma sabaqa, munasabah ayat ini setelah Allah Ta'ala sebut 19, puak kafir melompat suka boleh isu 19 mana cukup, kita lawan puak kita saja. Maka Allah Ta'ala bawa mari sini hak sebenarnya bilangan yang berkhidmat, yang duk jaga dalam neraka tu di kalangan malaikat tak tahu, siapa tak tahu, semua orang tahu, iaitulah Allah SWT yang maha mengetahui berapa bilangan malaikat. Kita tahu tak berapa bilangan malaikat? Tahu? Tak tahu. Saya belajar kelas Fardu Ain, kelas kafar. Kelas kafar. Kafar. Ngaji kafar. Berapa bilangan malaikat? 10 kan? Jibril, Mikail, Israfil lagi. Itu ketua. Yang ni pun sama. Yang 19 tadi itu dia panggil ru'asail malaikah, ketua-ketua malaikat yang duk jaga neraka. Bilangan sebenar malaikat tak tahu. Allah saja yang tahu. Bilangan malaikat tu ramai. Ramai, banyak malaikat ni, ramai ke banyak. Jadi yang jadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, iaitulah bila kita dengar, kita menerima 19 lah. Tapi bilangan sebenar yang jaga neraka ramai. 19 tu ketua. Salah masalah kita je. Wa ma hiya illa zikra lil bashar. Dan ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Tak ada benda apa. Kita ni menjadi peringatan bagi manusia. Kita kena tahulah, kena ingat. Baiklah, mahia, apa yang kita cerita ni, iaitulah menjadi peringatan manusia supaya mereka mengambil pengajaran, mengambil iktibar. Jangan sekali-kali menyalahi hukum Tuhan, jangan sekali-kali menyalahi hukum Allah Azza wa Jalla. Jadi banyaklah benda-benda gaib ni yang kita kena belajar supaya kita tahu apakah itu yang sepatutnya kita semua pahami, kita semua belajar. Para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah, tamatlah huraian secara ringkasnya ayat 31. Sekarang al-an kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah, insya-Allah. Tulis ni pelajar. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, Allah kata wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Kami tak jadikan penjaga-penjaga neraka tu kecuali malaikat. Kenapa? Tulis soalan. Kenapa Allah jadikan pengawal neraka dari kalangan malaikat? Kenapa tak ambil kita manusia, tak ambil jin? Ada berapa sebab? Tulis. Yang pertama, liyakunu bi khilafi jinsil mu'azzabin, supaya pengawal tu bukan dari kalangan bangsa yang diazab. Jin bukan, manusia bukan. Sebab manusia ni dia akan ada rasa simpati
Nah, OXCW tengok dia tu, bagi air setengah. Malaikat nak. Yang kedua, belum yang kedua lagi. Jadi oleh kerana dia ni bukan bangsa dia, jadi tak ada simpati langsung. Berbeza dengan Rasul. Ketika Allah hantar mari Rasul, dia tak hantar malaikat, dia ambil di kalangan manusia, orang tempatan, yang untuk perasaan kemanusiaan manusiawi itu dekat dengan dia, rahmat tu kuat. Yang kedua, innahum ab'adul khalqi am ma'siyatillah. Malaikat ni la ya'sunallah, tak pernah derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, dan jenis makhluk yang kuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kuat ya taat. Boleh kerja berat, boleh. Yang ketiga, anna quwwatahum. Dengar ni apa? Ulama tafsir kata kekuatan malaikat a'zamu min quwwatil jinni wal insi, lebih kuat daripada jin dengan manusia. Kalau kata jin kuat boleh hakak istana Balqis contohnya, malaikat kuat lagi. Tapi malaikat Allah Ta'ala tak gunakan untuk kerja, dia guna untuk menjalankan kerja-kerja, tugasan-tugasan yang Allah Ta'ala tugaskan mereka. Al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua, masih lagi dalam ayat yang sama, ayat 1 juga. Allah kata apa? Tengok dalam ayat ni, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika wa ma ja'alna indatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab. Allah Ta'ala nak suruh ujian kepada puak kafir, dan untuk ahli kitab makin mantap dia punya pegangan, lagi kuat. Soal, ma wajhu ta'siri inzali hadzal mutasyabih? Apakah kesan daripada cerita ini kepada ahli kitab? Apa kesan dia? Jawab. Yang pertama, bilangan ini sudah ada dalam kitab mereka. Dalam kitab Taurat ada, dan kitab Injil ada. Jadi bila dia dengar dah dulu ada, bila mari Quran menunjukkan bahawa benar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dua, anna Taurah wal Injil kana muharrafaini. Taurat dengan Injil telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Jadi ahlul kitab ni pernah baca bahawa bilangan Zabaniyah, bilangan penjaga neraka itu 19. Tapi oleh kerana kitab dia diubah, dia tak yakin. Bila mari Quran menguatkan fakta, bertambah yakin. Bertambah yakin ahli kitab. Yang ketiga, Nabi tahu, sallallahu alaihi wasallam dia tahu. Bila Nabi sebut benda-benda macam ni, kat puak Quraisy akan ketawa lah, sengih suka. Apalah Muhammad main angka 19 pula dah. Jadi tetapi lagi kuat, maka ayat ini oleh kerana mereka ni kafir selalu pergi tanya penasihat dia, tuan penasihat dia, siapa dia? Yahudi di Madinah. Maka Yahudi sendiri bila dia dengar ni, ada dalam kitab Taurat. Jadi alhamdulillah, yang menyebabkan bahawa mereka sama ada dia lagi kafir Yahudi itu, ataupun dia berjujur dengan ilmu dia. Allahu Akbar. Faedah yang ketiga, wa yazdadal ladzina amanu imana, orang yang beriman bertambah mantap keimanan dia. Orang beriman bertambah kuat iman dia. Ayat ini menyatakan bahawa wajib ke atas orang mukmin segeralah membenarkan apa yang disebut oleh Allah dalam Quran dan tunduk akur. Kalau kita tak tahu, contoh dalam Quran itu kita tak tahu hikmat, tak tahu rahsia apa, tapi oleh kerana ada dalam Quran, wajib kita kena percaya, kita kena pertahan, dan kita kena menerimanya dengan hati yang terbuka
dada yang lapang. Jangan main. Jadi ayat ini menunjukkan kepada pentingnya keyakinan dalam masalah agama. Kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bawa. Jadi barulah kita boleh kuat iman kita. Kalau duk main goyah, hanyut juga dia pun tidak boleh. Masih lagi dalam faedah yang kedua, isu yang sama, ayat yang sama tapi isu lain. Dia kata yazdadal ladzina amanu imana. Ayat ini mengisbatkan ziyadatil iman. Iman itu bertambah dan berkurang. Tanda ni pelajar. Iman dia boleh bertambah, dia boleh berkurangan. Boleh tambah, boleh kurang. Bila dia bertambah? Apabila kita belajar, kita zikir, kita ibadat, mari bulan Ramadan macam ni, kita kuatkan ibadat, mari hari haji kita pergi haji, mari majlis ilmu kita masuk, maka iman dia naik macam recharge, pecah bateri. Tapi kalaulah dia terjebak dengan mungkar, dengan maksiat, dengan fawahish, iman dia down. Itu dia panggil iman ini bertambah dan berkurang. Jadi kita kena sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan perkara-perkara yang boleh menambahkan iman kita, memantapkan iman kita. Kalau tidak, tak tahu apa kita. Kemudian kita pergi kepada yang keempat. Tuhan kata apa? Waliyaqulul ladzina fi qulubihim maradun. Akan berkata orang yang dalam hati dia ada penyakit. Boleh pelajar. Hati dia ada penyakit. Tadi kita dah bahas maksud orang sakit sini kafir, bukan munafik pada masa tu. Sebab di Mekah belum ada munafik lagi. Munafik ni timbul bila adanya kekuasaan, adanya kerajaan Islam, maka orang kafir mula menzahirkan diri konon-kononnya dia Muslim untuk nak dapat peluang-peluang projek-projek, tenda-tenda, dia mari. Tapi di Mekah kalau mengaku jadi Islamnya tak ada Abu Jahal, dia buat rugi. Maka di sini kata ulama, innal qulub, hati itu sakit sebagaimana tubuh kita sakit. Jadi tubuh sakit kita akan cari tabib, cari doktor, kan? Kalau hati sakit kita kena cari Quran, cari penawar, cari sunnah, baru kita betul. Maka penyakit hati itu ada dua, banyak kali dah kita sebut. Satu dia panggil penyakit syubhat. Penyakit syubhat ni penyakit keraguan tentang Allah dalam beragama. Syukuk, penyakit syak, samalah tu. Syubhat ataupun syak, itu penyakit hati yang bawa kepada kafir. Yang kedua penyakit syahwat. Tulis. Penyakit syahwat iaitulah suka kepada maksiat, zina, riba, rasuah. Jadi penyakit ni diubati dengan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan ketaatan, tinggalkan benda haram, itu ubat dia. Sebagaimana kata di para ulama, al-mal da'u hadhil ummah. Harta itu penyakit bagi umat ini. Siapa dia tabib dia? Tabib dianya para ulama. Tapi kalau ulama terjebak dengan harta benda, dia pun jadi tukar jual barang-barang juga, barang halal ke barang haram ke barang syubhat ke, barang mengemping barang hak macam-macam lah. Syarikat-syarikat yang bukan Islam banyak, hak Islam pun ada tapi tak mau kempen. Ini juga termasuk dalam penyakit-penyakit syahwat. Yang penyakit syahwat diubati dengan belajar ilmu penawar bagi hati, insya-Allah kita boleh selesaikan secara slow-slow. Baiklah, yang terakhir, tulis belajar. Yang terakhir iaitulah Allah kata wa ma li'lamu junuda illahu. Tidak ada siapa yang mengetahui tentera Allah kecuali dia. Maknanya la yang bagi, ayat ini tidak sepatutnya bagi orang mukmin istisgharu syai'in min khalqillah. Jangan pandai lekeh.
pandang kecil kepada apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, walaupun makhluk itu kecil. Allah Ta'ala mengalahkan manusia yang angkuh dengan apa? Dengan makhluk yang kecil. Contoh, tulis itu. Kama sallatal ba'ud. Allah Ta'ala buat bandingan tadi dalam awal surah Baqarah tadi, kawan. Bandingnya apa tadi? Ba'udatan fama fawqaha. Tuhan kata aku buat bandingan dengan nyamuk ataupun besar sikit lagi. Jadi nyamuk tulis pernah mengalahkan Namrud raja zaman Nabi Ibrahim. Pada dengan nyamuk masuk dalam hidung dia apa mati motar. Sebagaimana Allah hantar mari jarat, belalang, kutu, katak pada zaman Firaun. Zaman kita ni pun banyak kot. Dia panggil semut merah. Macam-macam penyakit yang kita ada. Maka orang kafir ketika dia mengingkari ma aradallahu bihadza masalah. Tuhan buat apa kat bandingan ni? Bila dengan malaikat 19 duk banding dengan nyamuk, innallaha la yastahi an yadriba masalan ba'udatan fama fawqaha. Maka jawab dianya, orang yang hati penyakit duk cari benda-benda kecil. Orang yang hati bersih, benda kecil inilah dijadikan besar. Jadikan besar, tambah besar. Dengan nyamuk kecil tapi punya kekuatan yang begitu hebat. Boleh mengalahkan Namrud, boleh menghilangkan keselesaan kita tidur. Betul tak? Kalau nyamuk mari penyek kat telinga, tidur tak? Tak boleh tidur. Tu baru duk penyek sini. Kalau dia zuk masuk dalam telinga agak apa? Cari ambulan tengah malam kita pergi ke hospital. Bunyi piuk ambulan masuk, ingat aku ada orang apa? Kau tahu nyamuk masuk dalam telinga, nyamuk masuk dalam hidung. Malu ke orang dengan nyamuk bawa kalah. Tapi Allah Ta'ala buat. Jadi jangan main. Mana dia panggil tentera Allah tu macam-macam. Jadi dalam ayat ini tentera Allah maksud sini iaitulah malaikat. Malaikat yang jaga neraka, dan banyak lagi lah makhluk-makhluk lain yang Allah gunakan sebagai tentera. Angin, nyamuk, enggak apa lagi. Macam-macam benda yang ada. Kita mengatakan bahawa kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita besar kepala. Kita semua duduk di bawah belah kasihan Allah Azza wa Jalla. Tadi ada budak saya jalan, apa tu? Tijak, apa dia panggil? Lebah. Ada lebah dalam bilik dia. Okay? Lebah ni orang ambil untuk buat madu. Tak? Sekali-kali kita pijak dia, kita sakit. Kecil dia sakit apa kata padamu? Lain kalau punya pijak di gajah. Tengok. Dengan belah, dengan lebah berkalah, dengan nyamuk berkalah. Banyak kita ni sebenarnya besar kepala tapi tidak besar jiwa. Maka inilah yang jadinya. Baiklah para pelajar sekalian, tamat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat 32 sehingga ayat 37. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para pelajar sekalian,